Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibangunkan pada hari ini, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat bersama di dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan pada hari ini perbincangan berkenaan dengan tafsir dan taranum yang akan kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga semuanya berada dalam keadaan ceria dan bersedia untuk menerima setiap daripada ilmu yang berharga yang bakal dikongsikan bersama dengan bintang ilmuwan kita sebentar sahaja lagi. Dan alhamdulillah, seperti biasa, Anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz dengan topik perbincangan tafsir dan taranum dengan topik surah Saba ayat 31 hingga 35. Dan anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Surah Saba yang bakal kita teruskan kajian kita, dan kita nak bincangkan terus lagi apa intipati yang boleh kita ambil. Seperti biasa, kita menggunakan tafsir pimpinan Ar-Rahman karya agung Syekh Abdullah Basmeh yang pada ketika ini di tangan saya pada muka surat 1134 yang akan kita bincangkan 1134. Dan juga mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada yang sama seperti edisi kami, boleh ambil dan sama-sama kita teliti. Dan kalaupun ada yang edisi lain, boleh buka pada surah Saba ayat ke-31 hingga 35 yang akan kita bincangkan. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi, untuk bersama dengan kita membacakan ayat suci Al-Quran, dan kita akan terjemahkan satu persatu dan kita kupas secara langsung pada ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lama mengimpikan nak dengar alunan tu. Subhanallah. Aziz sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita rasa sangat bertuah kerana dapat bersiaran pada pagi ini. Apatah lagi bila kita mulakan dengan kalam suci, kalam Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan akan menjadi syafaat yang utama ketika kita berada di alam barzakh maupun di padang mahsyar kelak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan seketika, iaitu tidur, dan kepada Allah jugalah kita akan dikembalikan. Ibu ayah, apa khabar? Saya doakan semua berada dalam limpahan kasih sayang serta di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita perhatikan bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim daripada ayat 31 hingga ayat 35 surah Saba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين
اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا
وما نحن بمعذبين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Surah Saba ayat 35, 31 hingga 35. Maksudnya, ayat ke-31, dan orang-orang kafir yang berkata, kami tidak akan beriman sama sekali kepada Al-Quran ini dan tidak juga kepada kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya. Dan sungguh ngeri kalau engkau melihat ketika orang-orang zalim itu dibawa berdiri di hadapan Tuhan mereka untuk dihisap. Masing-masing tuduh-menuduh antara satu dengan yang lain. Orang-orang yang ditindas berkata kepada orang-orang yang sombong, yakni takabur, yang menjadi ketuanya, kalaulah tidak kerana kamu menindas dan memperdayakan kami, tentulah kami sudah menjadi orang yang beriman. Ayat ke-32. Orang yang sombong takabur itu pula menjawab kepada orang yang tertindas, kamikah yang telah menghalang kamu daripada menerima hidayah, petunjuk sesudah ia datang kepada kamu? Bukan kami yang menghalang, bahkan kamulah yang menyebabkan diri sendiri menjadi orang yang berdosa. Ayat ke-33. Dan berkata pula orang yang tertindas itu kepada orang yang sombong takabur, tidak, bahkan yang menghalang kami daripada beriman ialah perbuatan kamu, memperdaya kami malam dan juga siang, ketika kamu menyuruh kami berlaku kufur kepada Allah dan mengadakan sekutu-sekutu baginya. Akhirnya, masing-masing diam sambil memendamkan perasaan sesal dan kecewa semasa mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu-belenggu pada leher orang-orang yang kafir itu. Mereka tidak dibalas, melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ke-34. Dan kami tidak mengutuskan kepada sebuah negeri seorang Rasul memberi amaran, melainkan orang-orang yang berada dalam kemewahan di bawah negeri itu lalu berkata, sesungguhnya kami tetap mengingkari apa yang kamu diutuskan membawanya. Ayat ke-35. Dan mereka berkata lagi, kami lebih banyak harta benda dan anak pinak, dan kami pula tidak akan diazab. Surah Saba ayat 31 hingga 35. Tuan-tuan dan puan-puan, itu yang boleh kita ambil daripada ayat yang dibacakan sebentar tadi. Untuk kupasan dan perbincangan seterusnya, tafsir daripada ayat tersebut, kita akan sambung selepas ini. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terus setia bersama dengan kita. Tadi kita dah bacakan kepada anda bersama dengan Datuk untuk sama-sama kita lihat surah Saba ayat 31 hingga 35. Saya perhati, saya teliti, saya tengok dulu apakah di antara ruangan ataupun istilah-istilah yang boleh kita ambil awal untuk perbincangan kita ini ataupun disebut sebagai menara kawalan perbincangan kita. Di mana hala tuju kita? Yang dalam ayat ini boleh kita lihat adalah sombong, yang juga saling menuduh di negeri akhirat,
dan yang ketiga saling mengingkari nasihat dan juga teguran yang cuba dibawa. Mungkin ini di antara perbincangan kita. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, seperti biasalah, saya suka dulu nak bertanya berkenaan dengan lagu ataupun irama taranum apa yang dibawa sebentar tadi. Sepertinya ada satu penekanan, sedikit mendayu dan juga ada bagaikan menekan sesuatu seolah-olah benar-benar ingin diberitahu kepada penonton-penonton. Jadi, nada, irama ataupun taranum apa sebenarnya itu? Ya, terima kasih Dain Azrin. Ya. Pertama saya bawa lagu Bayati, tapi dalam nada yang tinggilah. Saya bawa nada yang dipanggil dan masuk nawa, masuk jawab. Kemudian saya masuk lagu ras dan hujung sekali saya masuk lagu Syikah dan tutup dengan lagu Bayati balik. Wow. Dalam 5 ayat tu boleh dibawa lebih daripada 3 irama. Boleh, nak bawa 4 pun boleh. Tapi, so, dia sebenarnya macam mana kita susun, kita strategikan makam-makam lagu ni, macam mana kita nak strategikan. Kita ada pilihan, sama ada kita nak baca 4 tabakat, ataupun kita nak baca 3 tabakat, ataupun kita nak pergi pada 5 tabakat. Tabakat maksudnya peringkat suara lah. Kita ada do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Kalau dari istilah lagu mungkin dipanggil oktav. Oktav. Jadi kita pilih mana satu kita nak pilih. Kita nak pergi, ada orang dia nak mula kat do dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau Azrin perasan, saya tak mula itu. Ya, saya mula tinggi. Saya mula tinggi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tinggi. Do, re, mi, fa. Dah masuk dekat fa dah kan. So yang fa 1, 2, 3 kita dah skip dah. Tapi macam mana pun itu terpulang kepada kemampuan dan juga hari itu punya kesihatan dan juga kudrat. Yeah. Dan mood. Kadang ada orang dia tak ada kudrat pun, tak ada tenaga pada tersebut, tapi dia letak suara yang tinggi takut dia tak boleh nak capai. Risikonya bila kita mula tinggi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia nak pergi jawab tu, jadi tinggi lah. Takut tak sampai. Itu yang jadi terplay out suara macam ayam kena cekik kan. Jadi itu di antara risiko kalau kita tak betul-betul berhati-hati. Ya. Dia kalau tercekik dengan imalah dia ada beza. Imalah lain. Imalah lain, ismam lain, imalah lain. Imalah dia adalah salah satu kaedah yang dalam bacaan, tapi kalau kalau tercekik ni lain. Tercekik semua hakim potong markah, hakim fasaha potong markah, hakim tajwid potong markah, hakim suara potong markah, hakim taranum potong markah, semua hakim akan potong markah. Bila suara rosak, bila rosak tu katakan dia baca dekat satu ayat waqala alladhina stad'afu, tak dengar, dot tak dengar, fa tak dengar. Faham? Tak clear dia punya sebutan. So yang tu semua kena potong markah daripada setiap bahagian. Dan Datuk, sebelum kita pergi pada tafsir dan huraian berkenaan dengan ayat kita tadi, ada kadang saya pernah bertanya pada mereka yang dalam bidang ni juga, dia orang kata kalau ayat-ayat yang pendek-pendek, yang ayat-ayat lazim yang pendek-pendek, 22 ayat yang di kebelakang tu, dia kata susah sikit nak buat untuk taranum katanya. Mungkin Datuk boleh komen sikit. Tak juga. Tak juga. Dia tengok, dia sebenarnya kalau kita ni ada kemahiran, so you bagi muka surat berapa pun tak apa, Fatihah pun dia boleh buat lagu. Qul huwallahu dia boleh buat lagu, Inna A'taina dia boleh buat lagu. Dia boleh buat lagu kan. Maksudnya dia tak timbul isu mesti ayat panjang. Faham? Kalau dia berlatih, dia belajar, memang dia latih dengan macam itulah irama. Macam itulah irama dia belajar. Contoh kalau dia biasa dia baca, katakan dia baca وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ. Harakat pertama. Tapi kalau harakat yang sama, dia nak buat dekat Inna A'taina. Kan? Dia dah biasa baca panjang, tiba-tiba Inna a'tainakal kautsar. Boleh je. Faham? Teknik. Macam mana dia naik, dia turun. Dia mesti lengkap. Pangkal dan hujung tu dia mesti ada. Wan najmi idza hawa. Boleh pun. Sama je. Tapi dia punya kemahiran macam mana dia nak olah balik. Tapi itu perlukan kepada istima, perlu banyak dengar, perlu banyak hadir, perlu banyak latihan ya.
Baik, Dato', mungkin kita boleh terus pergi pada ayat yang pertama. Terima kasih juga tadi berkenaan dengan info-info dan juga pengetahuan asas berkenaan dengan bagaimana kita nak membaca Al-Quran dan bertaranum dengan baik, memerlukan kepada tenaga, kudrat dan juga latihan serta keilmuan yang cukup tinggi. Baik, kita terus pergi pada ayat yang pertama, iaitu ayat yang ke-31 berkenaan dengan orang kafir berkata, kami tidak akan beriman sama sekali kepada Al-Quran ini dan juga kitab agama dahulu daripadanya. Dan sungguh ngeri kalau engkau melihat ketika orang yang zalim itu dibawa berdiri di hadapan Tuhan mereka untuk dihisap. Masing-masing saling menuduh di antara satu dengan yang lain dan mereka berkata, kalaulah tidak kerana kamu menindas dan memperdayakan kami, tentu kami dah jadi orang yang beriman. Ini perihalnya. Silakan Datuk. Terima kasih Datuk Azrin kepada ibu ayah yang saya kasih sekalian. Sebelum saya pergi lanjutkan perbincangan dan juga apa yang diutarakan oleh saudara Azrin, ada beberapa vocab. Dalam bahasa Inggeris panggil vocab lah. Dalam bahasa Arab dia panggil mufradat. Dalam kita pun vocabulary kan kita sebut dalam bahasa Melayu. Ada beberapa kalimah-kalimah dalam 5 ayat ini, saya nak minta ibu ayah bawa keluar dulu. Letak, bukan bawa keluar tak tepi. Dia panggil mufradat al-gharibah. Perkalimah-kalimah yang unik ada dalam ayat-ayat ini yang perlu kita faham untuk kita faham keseluruhan ayat. Sebab mufradat ini sangat penting untuk saya faham kalimah yang tak ada dalam ayat lain, ada dalam ayat ini. Cuba kita lihat perkataan yang pertama, istad'afu. Perkataan pertama adalah mustad'afin atau istud'ifu. Dalam ayat 31, istud'ifu. Kemudian dalam ayat berikutnya, pada ayat yang sama juga, istud'ifu istakbaru. Ada dua golongan, kita nak faham dulu. Siapa golongan yang lemah, siapa golongan yang lemah ditindas, dan siapa pula golongan yang bongkak dan besar diri, sombong. Jadi kita kena tahu yang tu. Kemudian kita juga nak tahu apa yang dimaksudkan dengan makr. Kan dalam ayat 33 disebut makrul lail. Apa yang dimaksudkan dengan makr? Kemudian ayat 32, minta maaf, 32 kita ada perkataan sadadnakum. Perkataan kalimah sadadnakum. Ayat 33 kita ada kalimah makr, perkataan makr. Saya nak tahu apa makna makr. Kemudian saya nak tahu juga apa maksud andada dalam ayat yang ke-33. Andada, jumpa kan? Andada. Kemudian kita ada perkataan asarru. Apa yang dimaksud dengan asarru? Apa yang dimaksud dengan an-nadamatu? An-nadamah. Kita nak tahu. Dan kita juga biasa dengar perkataan qaryah pada ayat yang ke-34. Saya nak tahu apa yang dimaksud dengan qaryah. Saya sebut qaryah ni apa ya? Qaryah selalu sebut qaryah ni. Kita pun kata qaryah kan. Ini qaryah masjid Bandar Seri Putra, qaryah masjid sekian-sekian kita biasa sebut. Kemudian pada ayat yang ke-34, 34 Allah sebut qaryah, Allah juga sebut mutrafuha. Kalimah mutrafuha. Apa yang dimaksud dengan mutrafuha? Utrifu, atrafna, nak tahu juga. Kemudian itu di antara kalimah-kalimah yang saya fikir kita kena keluarkan dan kita kena letak tepi supaya kita dapat lihat keseluruhan perbincangan ayat daripada surah Sabah ayat 31 hingga 35. Ayo kita lihat ayat pertama. Wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadhi baina yadayhi. Maksudnya apa? Berkatalah orang-orang yang kufur, penduduk Mekah yang Quraisy ni, kafir Quraisy ni, sebab surah ni surah Sabah. Cerita mereka ni berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun mereka buat satu pengisytiharan lan nu'mina. Cuba perhatikan lan, perkataan lan, kan? Lan ini maksudnya nafyu lil abad. Maksudnya mereka beritahu Muhammad, kau buat macam mana sekalipun kami tak akan beriman sampai bila-bila. Kata sampai bila kami tak akan beriman. Kau buatlah apa nak buat. Lan nu'mina, nafyu lil abad. Sampai bila-bila. Macam walan tardha ankal yahud, walan perkataan nafi. Lan itu salah satu kalimah nafi, huruf nafi untuk menunjukkan penafian.
bihadzal Quran, dengan Quran ini. Kami takkan sampai bila-bila kami takkan beriman dengan ini Quran, dan wala billadzi baina yadayhi. Apa yang dimaksudkan? Dan tidak juga kami akan beriman pada kitab-kitab agama terdahulu daripadanya. Kita nak tahu, Nabi sekarang, Nabi SAW sekarang bawa Al-Quran. So apa kena mengena dengan kitab terdahulu? Kenapa pula nak nafi kitab-kitab terdahulu? Nabi suruh beriman dengan Quran kan? Nabi suruh beriman dengan Quran. Tapi dalam masa yang sama, kenapa mereka berkata wala billadzi baina yadai, dan tidak juga kitab-kitab yang ada di sisi kami. Baina yadai maksudnya sama ada wujud sebelum itu atau wujud pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dakwah. Maksudnya apa? Kita tahu ada Taurat, Injil, Zabur dan kitab-kitab terdahulu. Tapi yang masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih kekal, masih ada pada lembaran-lembaran adalah Taurat dan Injil. Jadi Taurat dan Injil ni juga beritahu perihal kedatangan Nabi Muhammad, dan Taurat dan Injil juga beritahu Nabi Muhammad akan dibekalkan sebuah kitab. Jadi kalau mereka beriman, tidak beriman dengan Al-Quran, cuba perhatikan. Kalau mereka menafikan takkan beriman pada Al-Quran, adakah bermaksud mereka beriman pada kitab-kitab terdahulu? Tidak juga. Sekiranya mereka menafikan tidak beriman pada Al-Quran dan menafikan juga tidak beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Kalau mereka menafikan Quran saja, mereka tak menafikan kitab terdahulu, boleh jadi kita kata apa? Secara tidak langsung, kalau kamu terima Taurat, terima Injil, maksud kamu terima Nabi Muhammad. Betul. Kamu terima Al-Quran. Jadi pandai dia orang ni. Pandai. Dan Muhammad, jangankan Quran yang kau bawa ni, kitab-kitab yang ada sebelum ni pun kami tak nak beriman. Jadi dia nafi. Itu. Walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim. Dah nafi dah. Sekarang adalah nak beritahu perihal akhirat. Bagaimana pula kedudukan mereka ketika mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu kita akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihimpunkan di padang mahsyar untuk masing-masing mendapat balasan. Balasan terhadap amalan, balasan terhadap tindak tanduk kita, balasan terhadap apa yang kita respon kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat apabila mereka berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang yang zalim. Allah beritahu, az-zalimun. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah az-zalimun. Kita semua tahu orang zalim adalah mereka yang telah meletakkan sesuatu yang tidak kena pada tempatnya. Kamu telah berlaku zalim pada diri kamu, pada masa yang diberikan, pada harta benda yang diberikan, peluang yang diberikan, rasul yang diutus. Kamu telah menzalimi diri kamu. Allah tidak pernah menzalimi manusia, tetapi manusia yang memilih untuk menzalimkan diri sendiri. Mauqufun. Mauquf, atau kita kata wukuf. Wukuf maksud berdirilah, dihimpun. Dihimpun, bukan duduk bersila ke, ada cushion, ada sofa set, tak ada. Semua berdiri. Semua berdiri. Kan? Semua berkumpul berdiri. Mauqufuna 'inda rabbihim. Jadi ini kumpulan yang nafikan Quran, tak nak beriman pada Quran, tak nak beriman pada Taurat atau Injil atau kitab-kitab terdahulu. 'Inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul. Ini best. Episod ni best. Sebab bila mereka dulu masa di dunia tak beriman pada Al-Quran, tak beriman pada kitab-kitab terdahulu. Kalau beriman pada Al-Quran, Al-Quran beritahu kena beriman pada Nabi, kena beriman pada hari akhirat, kena beriman bahawa adanya pembalasan. Tak juga dalam kitab-kitab dahulu pun sebut akan ada hari pembalasan, akan ada syurga dan neraka, diberitahu. Semua kamu tak beriman. Nah, sekarang jom tengok apa jadi terhadap penafian-penafian tersebut. Adakah penafian itu menguntungkan mereka atau penafian itu merugikan mereka? Bawalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hari yang kamu masih hidup di dunia, kamu nafikan. Mati-mati kamu nafikan. Mati-mati kamu nafikan. Tak mahu, tak beriman. Sekarang keadaan itu sudah jadi satu keadaan yang telah diperlihatkan kepada mereka di padang mahsyar. Masa itu masing-masing tengok. Kau tengok engkau, kau tengok aku. Aku tuduh kau, kau tuduh aku. Tapi antara dua tu siapa yang betul, siapa yang salah? Siapa yang teranaya?
Siapa yang untung, siapa yang rugi. Jangan mana kita tunggu selepas ni. Itu pantun. Ulasannya. Baik, terima kasih Datuk untuk pencerahan ayat yang ke-31. Kita akan kongsikan lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, berehat seketika. Alhamdulillah, bertemu kembali, teruskan perbincangan kita. Tafsir dan Taranum Surah Sabah ayat 31 hingga 35 menceritakan tentang kesombongan manusia di muka bumi. Akhirnya ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi satu orang, sekelompok manusia yang saling berbalah di antara mereka, menunding jari di antara satu sama lain. Aku menuduh kamu, kamu menuduh aku. Rupa-rupanya dua-dua adalah manusia yang bersalah. Ada sambungan sebenarnya daripada penceritaan tadi. Kita serahkan kepada Datuk, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Azrin. Seterusnya kita lihat. Dia ada dua kelompok kita keluarkan tadi. Ya. Golongan istudaifu, golongan istakbaru. Istudaifu, golongan yang dikategorikan sebagai mereka yang dizalimi. Ya, mereka yang dizalimi, mereka yang tertindas. Dia asal perkataan daripada dha'afa. Dha'afa, dha'ifa. Kita lihat apa yang dimasukkan dengan istudaifu, kan? Istudaifu. Dia begini, Dai Azrin dan juga ibu ayah. Ya. Dia ada ad-dha'fu. Dia perkataannya, dia asal perkataan ad-dha'fu dengan ad-dha'fu. Ad-dha'fu, ad-dha'fu. Kalau dia kata ad-dha'fu, maksudnya kelemahan pada badan. Dia kan dalam Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita daripada perut ibu dalam keadaan kita lemah. Ya. Lemah. Yang tu lemah kerana badan. Badan kita lemah. Kita tak ada kudrat. Orang tua, dia lemah. Itu pun dha'af juga. Dha'af. Itu namanya dha'af. Baris depan. Dha'af. Dha'af baris depan. Saya nak beritahu, Quran sebut ni. Itu kan yang biasa kita panggil daif. Bukan Daif. Daif lah kita kata dalam bahasa Melayu, itu daif lah. Tapi dalam bahasa Arab, ad-dha'fu, kelemahan pada badan. Kalau ad-dha'fu, kalau baris atas, ad-dha'fu, kelemahan pada akal. Baik. Lemah badan, lemah akal. Yang lemah badan ni semua akan lalui sebab usia. Betul. Tapi lemah akal ni memang tak boleh buat apa lah. Nak makan kismis ke, nak makan badam ke, boleh repair ke, tak tahu. Saya tak tahu. Wallahualam. Tapi nak beritahu macam mana yang ad-dha'fu fil aqli war-ra'i. Lemah pada fikiran, lemah dari sudut beri pandangan. Dia punya ulasan pun tak apa-apa, ke laut semua. Sebab dia lemah. So, jadi golongan lemah ni, dia lemah, biasanya yang lemah inilah jadi mangsa kepada golongan sombong dan juga bongkak. Bila Azrin tunjukkan diri Azrin ni lemah, nampak tak berdaya dari sudut serba-serbi lah kan. Orang akan, ini aku boleh makan ni. Betul tak? Dia akan jadikan kita sebagai mangsa. So, lilladzina istakbaru. Sekarang berhujahlah golongan yang teraniaya, yang terzalim tadi tu, yang dizalimi tadi tu, kata dia berkata kepada golongan yang bongkak tadi, istakbaru. Siapa istakbaru itu? Al-kibru halatul lati yatakhassas biha al-insan min i'jabi nafsihi. Wa dhalika an yara al-insan nafsahu akbaru min ghairihi. Dia at-takabbur dengan al-kibru. Al-kibru, kibr, bongkak. Al-kibriya, mereka yang rasa dia memiliki segala sesuatu dan dia rasa dia hebatlah, serba-serbi kan. Adapun at-takabbur, yang ni ayat ni istakbaru asal daripada at-takabbur. Kau takabur ya? Takabbur ala Allah, kalau takabbur ala Allah bil imtina' min qabulil haqq wal id'an lahu bil ibadah. Jadi ada golongan. Golongan al-kibru, golongan at-takabburu. Golongan al-kibru ni dia pakai baju mahal-mahal, pakai kereta susah, dia parking, dia relax, dia nampak macam wow. Kan?
nak tunjuk dia somebody, dia ada macam-macam lah Azrin. Macam Azrin lah. InsyaAllah, amin. Amin. Ya, tapi yang megah tu kan bukan yang sombong. Nanti dulu. Yang itu megah. Ada nanti dulu. Megah. Yang kedua ni at-takabbur. At-takabbur ini Quran tak guna melainkan kepada mereka yang membesar diri di hadapan Tuhan. Kata dia dah hebat dah, tak perlu Tuhan. Dia tak perlu Tuhan. Yang kaya tadi, yang mewah tadi, yang dia rasa dia dah cukup. Dia tak perlu apa-apa. Dia boleh parking mana-mana dia nak parking. For example kan. Contohlah. Kan? Jadi, dia kalau at-takabbur, dia tak mau terima dah petunjuk Allah. Tak mau terima dah nasihat orang. Dan juga dia isytihar pula lawan Al-Quran, lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, golongan inilah yang menjadikan golongan lemah tadi sebagai mangsa. Jadi berkatalah golongan yang jadi mangsa ni, kalaulah bukan korang ni, lakunna mu'minin. Nescaya kami ni beriman. Agak-agaklah bang. Agak-agaklah. Kan, ujungnya kita nak salahkan orang. Salahkan keadaan, salahkan suasana, salahkan orang tertentu. Sedangkan Tuhan beri akal. Tuhan beri segala kesempurnaan. Jadi Allah nak beritahu yang itu bukan laluan untuk melepaskan diri daripada kesalahan yang awak ikut membuta tuli kepada golongan yang istakbaru at-takabbur tadi. Apa yang dia cakap semua awak dengar, semua awak ikut. Sekarang tiba-tiba pula nak kata depan Tuhan, kami ni lemah. Tuhan tak terima. Jadi, itu ulasan bagi ayat ke-31 dari Azrin. Subhanallah, itu dia kan. Untuk ayat ke-31, dan cuba kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Puan Masrifah Nur Jamain. Kita lihat soalannya, katanya, Assalamualaikum, Ustaz. Ayat ke-32, apakah kami yang menghalangmu dari petunjuk setelah datang petunjuk itu kepada kamu? Mengapa orang-orang yang sombong menindas berkata begitu kepada mereka yang lemah ataupun yang ditindas? Adakah mereka saling salah menyalahkan antara satu sama lain kerana tidak mengikut petunjuk? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Masrifah Nur untuk persoalan ini. Silakan. Ya, terima kasih kepada Puan Masrifah Nur. Pertama sekali adalah nak beritahu, sekarang tengah cari mubarirat. Mubarirat maksudnya apa jalan untuk melepaskan diri. Sekarang apa yang dihujahkan oleh golongan yang lemah, yang dizalimi itu betul atau tidak? Betul. Tapi inilah keadaannya. Istakbaru, golongan yang takabur itu kata, kau tak boleh fikir sendiri ke? Apa salah aku pula? Kenapa tiba-tiba blame saya pula? Patutnya kau boleh fikir kan? Kau pun dah, yang kau ikat aku bulat-bulat, tak tentu pasal apa pasal. Jadi di situ siapa yang nampak cerdik, siapa yang nampak tak cerdik pada keadaan ni? Yang lemah tadi. Yang lemah lah. Sebab you dah jadi mangsa, dah jadi mangsa keadaan. Dah malah nak cerita banyak. Qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu anahnu sadadnakum. Kami yang sesatkan kamu. Adakah kami yang menghalang kamu? Adakah kami yang pasang benting? Apa maksud sadadnakum? As-saddu bermakna qad yakunu insiraf an syai' wa imtina'an. Maksudnya berusaha untuk menghalang daripada sampai kepada sesuatu perkara yang dituju. Katakan Azrin nak pergi masjid, saya pula pasang pagar besar-besar, saya tak bagi. Itu maksudnya sad, menghalang. Ataupun nabi-nabi yang bawa risalah ini selalu dihalang. Selalu dikata sebagai gila lah, sebagai tukang syair lah. Itu semua usaha untuk menghalang orang ikut Nabi. So, semua itu adalah usaha-usaha sad. Jadi golongan istakbaru ini kata, bila masa? Kenapa kami yang disalahkan? Adakah kami yang menghalang kamu daripada menerima petunjuk? Nahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum. Setelah sampai kepada kamu. Jadi maksudnya ada petunjuk. Petunjuk itu sampai. Jadi sekarang terpulang kepada mereka yang terima hidayah itu. Yang sampai kepadanya hidayah. Sejauh mana dia nak terima. Bal kuntum mujrimin. Dia katakan satu perkataan yang lepas ni istud'ifu patut tak bangkit dah. Tapi dia bangun lagi tu ayat 33. Dia tanya lagi tak puas hati. Wa qala alladziina istud'ifu listakbaru bal korang. Jadi golongan
golongan mustad'afin ataupun istad'afu tadi, golongan yang dizalimi, yang lemah dizalimi ni, bila dihujahkan balik, jangan salahkan aku lah bro. Kau sampai kan? Dakwah sampai kan? Tanyalah ustaz sampai kan? Kau tengok tak tengok? Tanyalah ustaz. Kan, tafsir baca tak? Quran baca tak? Sampai kan? Kalau sampai, selepas sampai, kenapa kau nak ikut aku lagi? Betul aku ajak kau, tapi kau tak boleh fikir sendiri. Bal kuntum mujrimin. Maksudnya, kamu sendiri menjadi orang-orang yang berdosa. Sebab sesuatu perkara yang dipilih untuk dilakukan itu adalah hak individu. Kita boleh dengar macam-macam diayah, macam-macam ajakan, macam-macam seruan. Ujungnya kita yang buat keputusan. Nak pergi ataupun tidak. Apa saja di luar sana. Saudara, di luar sana ada macam-macam pilihan. You nak pergi syurga boleh, you nak cari jalan pergi neraka pun boleh. Boleh. Betul tak? Takkan sebagai seorang Muslim dia tak tahu buat dosa itu akan membawa kesan dalam kehidupan dia dan membawa kepada neraka. Takkan dia tak tahu. Walaupun ada macam-macam ajakan. Jadi dia sendiri yang kena buat keputusan. Manusia ni, dia ada tahsin wa taqbih. Akal manusia ni boleh memilih mana baik, mana buruk. Itu pandangan Imam Abu Hanifah dan pandangan Imam Asy-Syafi'i. Akal manusia ini secara waras, secara logik, boleh fikir. Tak payah masuk universiti. Contoh, pergi masjid. Selipar kita cari selipar kita tak jumpa. Ada selipar kat masjid. Disebabkan selipar saya hilang, boleh tak saya ambil selipar lain? Boleh. Selipar saya hilang, saya ambil selipar orang kat masjid tu, boleh tak saya ambil? Tak boleh. Tak boleh lah. Macam Azrin kata boleh tadi. Tadi. Alah, saya jangan tanya. Tak boleh. Sebab itu bukan hak dia. Yeah. Kalau saya tangkap dia, saya kata, kenapa awak selipar orang? Minta maaf bang, saya tak sekolah. Boleh tak sekolah, tak belajar, tak tahu membaca, tak tahu menulis, menjadi alasan untuk dia boleh ambil kasut orang. Sebab dia ni tak school, jadi dia tak tahu mana baik buruk, mana baik, mana buruk. Come on lah. Benda basic aja kot. Akal manusia tahu. Takkan akal manusia tak boleh fikir bahawa pokok tu mustahil jadi Tuhan. Betul. Ada kawan saya daripada Jepun, dia share lah perkembangan di situ. Orang Jepun ni dia pergi sembah pokok yang paling tua. Saya kata, kenapa berada di sembah pokok yang paling tua? Sebab pokok yang paling tua itu adalah gambaran usia panjang, umur panjang. Jadi apa saja yang, pokok ni umur dia panjang. Jadi mintalah dengan pokok tu supaya dia dapat umur panjang. Jadi akal manusia tak boleh nak fikir. Jadi sebab itu mereka duk berhujah balik, bal kuntum mujrimin. Kamulah yang mujrimin, kamulah yang melampaui batas, kamulah yang telah melakukan jenayah pada diri kamu sendiri. Jenayah yang paling besar, di antara jenayah paling besar kata Imam Al-Ghazali dan juga ulama-ulama tafsir, beberapa ulama tafsir lain adalah menidurkan akal yang waras. Pak Hamka kata adalah menjadi satu yang sangat rugi dan juga membawa kebinasaan. Akal waras terkurung dalam badan manusia yang malas untuk berfikir. Aduh. Tajam ayat tu. Memang kasih tajam sikitlah. Maksudnya dia terkurung. Dia tak nak usaha untuk mencari petunjuk. Itu di antara jawapan kepada yang baik. tadi. Soalan Puan Masrifah sebentar tadi berkenaan dengan ayat yang ke-32. Dan sila penonton, kita ada lagi ayat yang patut kita bincangkan untuk kita halusi, tapi kita beri ruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Subhanallah, kembali kita untuk teruskan perbincangan kita. Sebenarnya daripada 5 ayat yang kita bincangkan ini memberikan kepada kita satu tamparan hebat supaya kita faham ramai di antara kita yang hidup di atas muka bumi ini terkalahkan ataupun dikalahkan oleh dirinya sendiri dan juga orang di sekelilingnya. Akhirnya ketika mana bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah, pada ketika itu dia cuba untuk mencari jalan pelepasan diri dia dengan menunding jari kepada orang lain. Di situ tidak diterima lagi alasan tersebut. Mungkin kalau diguna pakai di dunia mungkin terlepas, tetapi di mahkamah di hari akhirat mungkin
tidak akan berlaku. Jadi kita nak terus pada perbincangan kita untuk kita lihat lagi apa intipati yang boleh kita ambil dalam kehidupan kita. Baik. Kalau kita lihat ayat yang ke-33, dan berkata pula orang yang tertindas kepada orang yang sombong takabur, tidak, bahkan yang menghalang kami daripada beriman ialah perbuatan kamu yang memperdayakan kami malam dan juga siang ketika kamu menyuruh kami berlaku kufur kepada Allah, mengadakan sekutu-sekutu baginya. Akhirnya masing-masing diam sambil memendam perasaan kesal, kecewa melihat azab yang disediakan kepada mereka. Jadi, kalau kita tengok dalam ayat yang awal tadi, disebut tentang kamu saja. Yang ni dia terus pergi kepada perbuatan dan waktu siang dan malam. Jadi mungkin kita nak tanya dulu satu soalan. Simple, tapi mungkin jawapannya agak berat untuk penonton-penonton semua. Ketika mana dua ini, yang tertindas dan yang menindas, yang sombong dan yang ditindas, berbalah menuding jari, dan kita pun tahu ada juga kita faham dan kita dengar sebelum ini, ketika mana manusia berkumpul di negeri akhirat, akan datang iblis berkhutbah di hadapan mereka. Lalu berkatakan, dah tahu aku ni jahat, kenapa ikut aku? Jadi di sini pun ada juga disebutkan, lebih kurang macam itu, kamu yang menyesatkan kami siang dan juga malam, kamu suruh kami kufur kepada Allah dan mengadakan sekutu baginya. Jadi adakah situasi iblis berkhutbah tadi dekat ataupun sama situasinya di sini? Silakan Dr. Datuk. Iblis berkhutbah Ya. Iblis berkhutbah. Baik. Sebenarnya betul lah tu. Iblis akan dia tak ada rugi, tak ada untung lah. Sebab dia sudah memang kekal dalam neraka. Jadi dia tak rugi, tak ada untung. Cuma dia minta izin pada Allah untuk menyesatkan anak Adam. Sebab dekat akhirat nanti, manusia tetap akan salahkan iblis. Betul. Syaitan ni. Macam mana sekarang lah. Macam mana syaitan kuat sangat goda saya ni. Saya memang terlalu sangat tersungkur dengan godaan-godaan syaitan. Jadi syaitan kata, bang, aku tak adalah seteruk itu, tapi engkau sendiri memang dah ada sifat-sifat yang sangat negatif dalam diri. Macam mana buat? Betul kan? Jadi sebab itu saya ingat lagi bila Firaun ni memang jahat kan? Jahat. Manusia Firaun ni. Manusia kan? Tak ada siapa yang kata dia tu jin. Firaun ni manusia, tapi Firaun ni dia punya jahat tu satu tahap dia mengaku diri Tuhan. Mengaku diri dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Betul tak? Betul. Jadi pada masa tu iblis kata, aku jahat tapi tak sejahat engkau. Ya. Aku jahat tapi tak sejahat. Aku jahat tapi taklah sejahat engkau, Abang Aun. Kau ni jahat sangat dah. Aku susahkan manusia tapi tak adalah. Jadi dulu manusia diajar untuk menjadi jahat. Sekarang guru saya kata barangkali iblis belajar daripada manusia macam mana jahat. Realitinya kadang-kadang kan kita perlu keluar daripada kepompong atau kita perlu keluar daripada satu doktrin bahawa kita ni selalu sangat rosak, selalu sangat sebut setan sebut iblis. Kita sebut ni pun dia berkumpul ni. Panggil aku ke dia katakan. Jadi kita sangat salahkan dia. Padahal ada kalanya dia tak masuk campur pun. Manusia itu sendiri. Sebab itu dekat akhirat nanti, bila Azrin sebut dia khutbah tu, ma ana bimusrikhikum wa antum bimusrikhiya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Dia kata, hey, kau jangan suka-suka hati nak tengking-tengking dekat aku. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Jangan tengking-tengking kat aku ni, kata aku yang sesatkan korang. Dan aku tak pernah salahkan korang. Korang tahu kan, aku ni dah lama kufur pada Tuhan yang korang kufur sekarang ni. Dia cakap apa? Dia kata, dia mengecualikan diri daripada segala kejahatan dilakukan oleh anak Adam. Maksudnya, manusia itu sendiri yang kena buat pilihan. Tuhan dah beri akal yang waras. Melainkan kalau Allah jadikan kita ni tak waras. Kita boleh fikir. Sebab itu, kita lihat dialog mereka seterusnya dalam ayat 33. Wa qala alladhina stud'ifu lilladhina istakbaru. Dia yang lemah, yang tertindas ni masih tak puas hati. Walaupun dia cakap dah ayat 32 tu, dia kata, hidayah datang kan, patut kau fikir sendirilah, kau boleh tengok sendiri kan, kau sendiri yang zalimkan diri kau, bila masa pula kami halang kamu. Tapi
dia tak puas hati. Dia masih cakap lagi, siapa golongan yang tertindas dan terzalim dan ikut sekali sesat ni. Tak. Korang punya pasal lah kami kufur. Sebab korang rancang siang, petang, pagi, malam. Itu dia. Makrul laili wan nahar. Makrul lail wan nahar. Apa dia makr? Makr ni ulama sebut sarful ghair amma yaqsiduhu bihilatin. Maksudnya mengalihkan sesuatu perkara daripada apa yang mahu dilakukan. Dengan hilah. Itu dikata makru. Wa makaru makrallah wallahu khairul makirin. Perancangan ini ada yang baik, perancangan ada yang jahat. Kalau semua yang Allah rancang, semua baik. Tapi manusia ada rancang. Ada kala juga kita merancang benda baik. Tapi yang di dalam ayat ini, yang dimaksudkan mereka sentiasa merancang bagaimana nak menyekat golongan tertentu daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal makrul laili wan nahar id ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Macam kamu siang, petang, pagi, malam berusaha. Sungguh, itu maksudnya apa? Kalau siang, petang, pagi, malam, sungguh, betul-betul. Maksudnya nak pastikan objektif sampai, KPI sampai. Yeah. Key Performance Indicator dia sampai, dia punya target sampai. Kan, dia boleh plan strategi dia tu dapat dilaksanakan. Itu dia. Ta'muruna an nakfura billah, supaya kami kufur kepada Allah. Jangankan sekadar kufur, wa naj'alu lahu andada. Apa maksud andada? Andada maksudnya menjadikan Tuhan itu, menjadikan Allah itu ada Tuhan. Niddu syai' musyarikuhu. Jawhar wa dhalika darbun minal mumathalah. Maksudnya menjadikan bagi Allah ada sesuatu yang umpama dengannya atau sesuatu yang dianggap lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya andada. Dalam kufur ada pula cari Tuhan yang lain. Jadi manusia ni dia sebenarnya kan kita ni kaya tau. Kita kaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi pelbagai janji. Aku sentiasa bersama kamu. Kamu mintalah, aku akan bagi. Aku akan dorongkan kamu. Jadi macam-macam yang Allah Subhanahu wa taala janji tapi manusia tidak nampak. Wa sarrun nadamata lamma ra'ul adab wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladina kafaru. Ini keadaan dia. Setelah dialog demi dialog berlaku di hadapan di padang mahsyar, diperhatikan oleh orang-orang beriman, wa asarrun nadamah. Apa dia sar maksudnya sir maksudnya disembunyikan dalam diri mereka kesedihan dan juga penyesalan. Tak ada kan? Tak ada kekesalan. Kekesalan ataupun penyesalan mereka ni apabila mereka melihat azab terbentang di hadapan Allah. Menyesal. Siapa yang menyesal? Istakbaru menyesal, istud'ifu pun menyesal. Dua-dua menyesal sebab sekarang tak ada lagi dah berhujah. Wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladina kafaru. Nah, sekarang sudah ada aghlal. Apa makna aghlal? Aghlal ialah sesuatu yang mengikat tengkuk mereka. Qayyadahu bihi. Maksudnya Tuhan, kalau ikat leher ni kemudian diheret, biasa kita buat kat siapa kat dunia ni? Biasa orang buat dekat binatang kan? Binatang ikat kat leher dia, tarik. Tapi kita bila dekat akhirat golongan kufur tadi tu yang istakbaru dengan istud'ifu, begitulah keadaan mereka. Diikat. A'naq, inilah unuq. Ini unuq, ini a'naq. Diikat, ditarik. Kan diikat dan ditarik. Untuk apa? Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dah. Tak mau bala-bala dah. Ikat, tarik. Apa ungkapan dia? Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Adakah sesuatu balasan yang diberikan kepada kalian melainkan dengan apa yang mereka telah kerjakan? Baik. Wow. Dia atas lagi pada tergamam. Maksudnya saya bak kata orang putih dengan izin speechless. Ya, saya rasa macam hilang kata-kata bila mendengar cerita yang disampaikan oleh Datuk sebentar tadi. Terkesima saya. Sebab itu Azrin, kita bila baca Quran dalam ayat-ayat begini kan, kita kalau boleh, kita cubalah bayangkan kan, bayangkan satu situasi. Situasi
kalau betul kita ada di situ dan dialog itu berlaku dan kita ni di pihak mana? Itu yang paling mustahak. Aku ni kat mana? Supaya kita tidak menyalahkan siapa-siapa kerana segala kekuatan, segala panca indera itu boleh berfungsi dengan baik untuk mencari jalan yang benar. Betul. Tapi bila mana saya biasanya tafsir dan taranum, saya terbayang Datuk. Baik. Okey, sudah menonton kita. Ada lagi kita nak kongsikan selepas ini. Tapi kita berakhir di sini dahulu di TV3. Sambungkan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali untuk perbincangan kita. Wow, subhanallah, satu kongsian yang dapat kita teliti dan fahami memberikan kesan yang besar dalam kehidupan kita untuk kita faham. Jadilah kamu hamba Allah yang bertakwa. Allah berikan kepada kamu akal yang sihat untuk berfikir sebaik mungkin. Jangan tersilap menggunakan akal supaya kamu tidak susah dan ditimpa musibah di negeri akhirat. Baik, kalau tadi kita lihat berkenaan dengan ayat 33. Di dalam surah Saba, ayat yang ke-33 menceritakan kepada kita masih lagi yang ditindas itu cuba untuk menegakkan benang yang basah untuk dia mempertahankan dirinya, sedangkan kedua mereka adalah golongan yang bersalah. Jadi cuba kita lihat satu soalan dari sahabat kita di Facebook, dari Sirna. Assalamualaikum Ustaz. Ayat ke-33. Adakah ini bermaksud orang kafir tanpa penat, jemu dan lelah sentiasa mencari peluang untuk menghancurkan umat Islam dari segala aspek seperti apa yang berlaku sekarang? Bagaimana caranya untuk kita supaya tidak lemah? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk persoalan ini. Silakan Datuk. Jadi betul apa yang dimaksudkan oleh saudari Sirna tadi, maksudnya dia dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sering mengungkapkan perihal golongan musuh ini yang tidak akan pernah rasa lena tidur melainkan melihat Islam ini hancur sehancur-hancurnya lah. Saya pun tidak tahu apa yang mereka lihat dari sudut pandang mereka terhadap agama Islam. Al-Quran sebut walan tarda'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani ini sama sekali tidak akan duduk diam selagi mana kita tidak mengikut jejak langkah mereka. Jejak langkah mereka ni tak semesti masuk agama, tapi boleh jadi jejak langkah itu adalah mengikut strategi-strategi mereka, idea-idea mereka dan juga doktrin-doktrin mereka, kan, contohnya. Jadi mereka tidak akan duduk diam selagi mana anak bangsa ini ataupun masyarakat kita ini atau orang Islam secara general dilihat jadi mengikut apa yang mereka mahu. Saya Azrin, saya ada baca sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Dia ni seorang sarjana di benua India lah, maksud ulama India. Dia besar peranan dia dalam dunia pendidikan Islam, pengajian, universiti pun banyak jemput dia masa mula-mula, terutamanya universiti Islam. Panggil dia untuk bagi idea untuk membina Islam. Jadi beliau ada tulis sebuah buku, Madza khasiral alam bi inhitatil muslimin. Kerugian yang dialami oleh dunia dengan merosakkan Islam. Besar tajuk dia. Bagaimana dilihat bahawa you rosakkan Islam, you berusaha untuk rosakkan Islam, secara tidak langsung you rosakkan dunia. Saya ambil contoh, kewangan Islam. Ada tak mana-mana sistem kewangan kapitalis yang ada dalam market ini boleh setanding dengan kewangan Islam? Takkan ada. Sebab Islam ini, kewangan Islam ni dia letak asasnya ialah keadilan, ihsan, rawaj, kena ada thabat, kena ada redha. Jadi Islam meletakkan elemen-elemen bahawa perniagaan kewangan dalam Islam ni dia tidak sekadar lihat mata wang atau kekayaan, tetapi dilihat juga dari sudut sosiologi, dari sudut kebudayaan, kemasyarakatan. Jadi
Nampak tak elemen bila you lihat Islam itu musuh, sedangkan Islam buat benda baik. Kewangan Islam itu adalah kewangan Islam yang akan memurnikan dan juga membawa keharmonian, kemakmuran secara sejagat. Begitu juga dengan kewujudan Islam, dengan kewujudan masjid, orang menerima Islam, orang baca Quran. So adakah dengan masuk Islam, belajar Quran, seseorang itu jadi pengganas, seorang itu jadi jahat, seorang itu akan hilang fokus kepada pembangunan dunia? Tidak. Saya juga tidak mahu negara ini dimajukan dengan pelbagai bangunan mencakar langit, tetapi jiwa masyarakat ini, jiwa pentadbir dan juga pengurus ini tidak diisi dengan iman, tidak diisi dengan Al-Quran, tidak diisi dengan takwa. Apa yang saya nak banggakan dengan bangunan mencakar langit kalau tak ada orang baik kat negara saya? Betul tak? Betul. Betul, ada orang lihat bahawa bukanlah agama itu semata-mata boleh menjadikan seseorang itu baik. Tetapi hujungnya, apa yang mengikat saya dari sudut kehidupan? Mestilah agama. Betul kan? Jadi sebab itu saya melihat permusuhan ini adalah permusuhan yang zaman berzaman. Dia tidak akan padam. Dan tidak akan reda. Orang sentiasa akan melihat bahawa Islam itu adalah musuh mereka. Padahal kita tak pernah musuh pun. Saya nak bagi tahu satu benda. Dalam Quran ini ada ayat jihad, okey? Ada ayat jihad. Orang kata Islam kembang dengan keganasan. Perang. Tunjuk dengan saya Islam berkembang dengan keganasan di awal-awal perkembangan Islam. 10 tahun Nabi di Mekah ada ayat-ayat jihad turun. Tapi jihad dalam erti kata jihad bangunkan diri, jihad ilmu, jihad iman. Tak ada satu ayat pun yang suruh orang Islam masa kat Mekah angkat pedang untuk berperang. Tak ada. Tak ada. Ayat perang semua turun di Madinah. Sebab sudah ada perancangan untuk lawan Nabi Muhammad, sudah perancangan untuk menghancurkan orang Islam. Pada masa itu turun ayat untuk mempertahankan kedaulatan, untuk mempertahankan Islam. Itu Islam. Tak pernah memusuhi sesiapa. Datang belajar Islam. Kalau ada orang bercakap mengenai Islam, dia banyak, kadang ada dalam media, di luar orang bercakap mengenai Islam ni, di premature knowledge. Premature information about Islam. Maksudnya ilmu yang dia miliki tak cukup matang lagi. Tak cukup matang. Sebab kamu mencari sesuatu maklumat dalam Islam ni semata-mata atas dasar dengki, benci. Bukan cari kebenaran. Kalau saya, Islam ni agama benar ke? Cuba cari. Awak akan cuba benda benar. Tapi disebabkan kita nak cari keburukan, kita nampak semua Islam itu buruk. So di situ kita lihat bahawa permusuhan mereka tidak akan berdiam, kan. Ada orang pakai tudung, dia tengok orang pakai tudung pun alergi. Padahal makanan kat rumah dia sebenarnya betul sejuk, ditutup pakai tudung. Orang perempuan pakai tudung alergi, kenapa? Kalau you pergi kedai, satu kedai tu ada bertudung kuihnya, satu kedai tak bertudung kuihnya. Mana satu you makan? Mana satu you beli? Saya mesti pakai beli yang bertutup. Kenapa kek dekat kedai kek atau kedai-kedai coffee shop tu letak dalam cermin? Letak je lah luar. Sebab you nak jaga kualiti, biar nampak menarik. Begitulah wanita Islam. Biar nampak menarik, biar nampak kualiti. Kita nak jaga. Apa yang salahnya? Dan agama-agama dahulu dalam Taurat, dalam Injil sebut wanita-wanita mereka bertudung. Kalau betul you ikut agama you, patut you bertudung lah. Tutup aurat, kepala kena tutup. Semua agama kepala kena tutup. Kenapa you tak ikut? Jadi, masalahnya, you cari keburukan dalam Islam, kalau you cari kebenaran dalam agama you sendiri pun, you akan jumpa jalan-jalan kembali. Dalam Taurat, dalam Injil ada. So, ini yang kadang-kadang kita nampak prejudisnya manusia dalam mengangkat benda yang namanya benar. Baik, terima kasih Datuk untuk teguran dan juga nasihat kepada kita semua berkenaan dengan persoalan-persoalan sebentar tadi, nasihat untuk kita. Sedang penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Banyak lagi persoalan selepas ini. Alhamdulillah kembali bertemu untuk kita teruskan berbaki ayat ke-34 dan ayat ke-35. Ayat ke-34, dan kami mengutuskan kepada sesebuah negeri seorang rasul pemberi amaran, melainkan orang-orang yang berada di dalamnya kemewahan di negeri itu, berkata, sesungguhnya kami tetap mengingkari apa yang kamu utuskan membawanya.
Dan ayat ke-35, dan mereka berkata lagi, kami lebih banyak harta benda dan anak pinak dan kami pula tidak akan diazab. Ini satu keangkuhan yang disebutkan oleh mereka. Baik. Dalam ayat ke-34 dan 35, kita kaitkan dengan soalan dari sahabat kita, Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Berdasarkan ayat ke-34, adakah ayat ini ditujukan kepada orang kaya yang hidupnya mewah? Kebiasaannya mereka yang berharta ini lebih tinggi egonya sehingga tidak nampak jalan kebenaran atau ada penyakit al-wahan. Itu terlalu cintakan dunia dan takut kepada mati. Mereka tidak suka dengan ajaran wahyu dan kekangan agama Islam. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Tuan Muhammad Faizal untuk soalan ini. Silakan Datuk. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Faizal kerana adakah ayat ini tuju kepada orang hidup mewah, orang kaya ataupun orang kebiasaannya berharta lebih tinggi egonya. Dulu saya pun fikir macam tu. Orang kaya ni tinggi egonya, sombong. Tapi tak. Tak semualah, maksudnya tak semua. Cuma ayat ini merujuk kepada masyarakat pada ketika itu dan juga memberi peringatan kepada kita samalah. Supaya kita tidak terjebak dalam penipuan dunia ini kan. Bila dunia Tuhan bagi, kita jadi kaya raya, kita jadi senang, kemudian kita lupa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita dan ingatkan juga orang lain. Berdasarkan kepada ayat ini, wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin. Dia menjadi satu budaya zaman itu, pada ketika itu yang mana ada kekayaan, ada harta dan juga ada kedudukan. Mereka inilah di antara orang yang lawan dakwah. Sebab itu kita dalam sejarah Islam dan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ikut Nabi Muhammad awal-awal itu ialah mustadhafin, golongan yang lemah. Kan, golongan lemah, Bilal dan juga beberapa sahabat-sahabat yang menjadi khadam. Jadi dan ada sahabat-sahabat miskin. Ramai sahabat-sahabat yang susah. Kalau ada 10 masuk Islam, 7 susah. 7 miskin. Mustadhafin, minal mustadhafin, golongan lemah. Jadi mereka disebabkan Abu Sufyan tak nak masuk Islam. Kan, Abul Hakam ataupun Abu Jahal tak nak masuk Islam. Kan, Abu Lahab tak nak, apatah lagi Abu Lahab dan semua abu-abu masa tu payah sikitlah. Zaman tu susah nak masuk Islam, terima sebab dia rasa dia bangsawan, dia pemegang kunci, mereka ni adalah, nampak tak dia punya keegoan pada masa itu. Islam datang memecahkan keegoan tersebut. Jadi awal-awal yang masuk Islam ni adalah orang-orang susah. Kita tak mahu illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Ya, orang yang kaya yang senang ni berkata, sesungguhnya kami tetap ayat dia, inna bima ursiltum bihi kafirun. Dia nak beritahu macam mana kami kufur dulu, begitulah kami akan kufur sampai bila-bila. Jadi maksudnya dia sudah macam khatamallahu ala qulubihim. Allah dah tutup hati perut mereka ni daripada menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat hidayah ataupun dakwah daripada Nabi. Ini dalam konteks dulu, tuan-tuan. Tapi sekarang ni pula macam mana? Kita ada asatizah, kita ada ulama, kita ada fatwa dan kita ada orang yang berautoriti untuk bercakap dan menjelaskan Islam dalam bidang-bidang yang tertentu. So, bila mereka sampaikan, apa sikap kita ni? Disebabkan ustaz tu, janganlah sampai ustaz tu naik Myvi, kita naik kereta yang so-called RR ni kan, Rolls Royce ke contohnya, kita tak peduli dengan ustaz tu. Biarpun ustaz tu cakap betul, dia kata kan? Sebab level tu tak masuk. Tak sama. Kalau saya ni nak boleh cakap dengan orang yang ada pakai RR, saya kena pakai RR ke? Contoh, kan? Adakah saya pun kena pakai kereta yang mewah juga baru boleh masuk? Ada kawan-kawan ajak saya pergi main golf. Datuk, you nak pergi dakwah ni, jomlah main golf. Boleh berdakwah dekat padang golf. Saya kata bagi tahu kawan-kawan yang kat padang golf tu datang belajar, datang masjid dulu. Jadi saya nak bagi tahu dekat masjid ada. Imam Bukhari pernah orang, saya tak salahkanlah, maksudnya dakwah ni boleh buat di padang golf, boleh buat di mana-mana pun boleh buat. Tapi bagi saya tak ada masa lah nak pergi, nak belajar pukul bola, main golf kan. Melainkan ada petunjuk-petunjuk lain. Sekarang pun masa tak cukup.
Sebab saya melihat bahawa dakwah ini boleh disampaikanlah dalam apa bentuk sekalipun. Apa bentuk sekalipun, yang penting kita ada kemahuan untuk menerima kebenaran. So itulah dia. Bagi ayat ini memang menjadi salah satu sifat manusia ini suka mengingkari petunjuk apabila dalam diri dia tu. Dia kan Azrin, macam nak landing masuk balik, naik balik. Macam nak turun tadi. Naik balik. Dia bila you datang bagi tahu, contoh seorang itu minum arak sudah sekian lama. Kata tak boleh minum arak, tak boleh terima lah. Kena pula orang tu dah lama bermaksiat. You nak bagi tahu berhentilah, kembali dia tak ada kesan. Kan kena pula dia tu sudah ditimpa dengan penyakit istidraj. Ya. Istidraj. Istidraj adalah dosa yang diselaput dengan nikmat. Dia buat dosa tapi nampak macam dapat nikmat. Dia kata aku tak sembahyang, aku tak, masih lagi bisnes okey je, masih lagi okey. Okey. Jadi dia nampak di situ. Padahal dia tak nampak bahawa dalam keadaan itu Tuhan murka dia. Baik. Ini betul-betul landing ya. Ini landing dah. Subhanallah. Baik. Apabila tadi kita sebut berkenaan dengan bukan saja ditimpakan penyakit tersebut kepada orang kaya ataupun hidup mewah saja semata-mata, tetapi semua orang pastinya akan ada perasaan tersebut, ego. Apabila ditegur tidak boleh menerima, apabila dinasihati cuba untuk tidak mendengar nasihat tersebut. Alih-alih akhirnya sudah sampai tiba masanya untuk dengarkan padanya satu azab yang begitu pedih. Baik. Pada soalan seterusnya, ayat ke-35 dari sahabat kita Nur Dahlia Biru, katanya Assalamualaikum. Ayat ke-35, mereka berkata, harta dan anak-anak kami lebih banyak dan kami tidak akan diseksa. Bagaimana untuk ibu bapa memanfaatkan harta dan anak-anak sebagai jambatan untuk ke syurga walaupun tidak kaya dan dikurniakan anak yang sedikit tetapi tetap dapat memberikan yang terbaik untuk negeri akhiratnya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga untuk sahabat kita. Silakan Datuk. Terima kasih kepada Puan Nur Dahlia Biru atas soalan tadi. Ya, bagaimana saya nak jadikan anak saya sebagai jambatan untuk saya dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Betul, anak-anak ini semua adalah ujian daripada Allah. Kan? Maksudnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu, anak pinak kamu adalah ujian. Jadi ujian ini Nabi sebut apa? Nabi sebut barangkali musuh yang sebenarnya adalah bukan musuh yang kamu hadapi di medan peperangan, tetapi musuh yang lahir daripada diri kamu sendiri. Maksudnya musuh yang sebenarnya adalah musuh yang, macam mana saya sebut? Musuh yang sebenarnya bukanlah musuh yang kalian hadapi di medan jihad, tetapi musuh yang sebenarnya adalah musuh yang lahir daripada keturunan kamu. Sebab bagi manusia ni, mendepani musuh di medan jihad adalah satu yang senang. Medan peperangan adalah satu yang senang. Tetapi bila musuh itu lahir daripada keluarga sendiri, yang mengingkari, yang lawan, yang tak mau ikut, jadi itu adalah ujian yang paling besar untuk ibu dan ayah. Jadi apa kita nak buat? Kita kena didiklah mereka. Bacalah surah Luqman. Lihat bagaimana Luqman susun strategi mendidik anak-anak dia, mengajar mereka kenal Allah, membaca Al-Quran, menghormati ibu dan ayah, dan juga buat kebajikan kepada manusia. Jangan buat dosa, dosa tetap akan datang balasannya, dan juga jangan sombong. Jadi Luqmanul Hakim, baca surah Luqman, lihat apa nasihat dia. Begitulah juga anak-anak kita ni, kita nak lihat mereka ni adalah harta yang sangat bernilai yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah kita tak cakna, jangan pernah kita sibuk dengan benda lain. Jadi utamakan pada asuhan mereka. Dalam ayat 35 ni ada mesej saya nak sampaikan juga. Ada masa lagi, Azri? Ada lagi. Silakan Datuk. Ada. Dalam ayat kelima, ayat ke-35 ni, bila golongan kafir ni berkata waqalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wama nahnu bimu'adzabin. Dia rentetan daripada 34 ni, bila orang-orang ni ada kekayaan, kemewahan dan juga kesenangan, Allah gambarkan mereka akan nafi, tak nak beriman, tak nak ikut, sebab agama yang dibawa oleh Nabi, agama yang dibawa oleh Quran adalah menyuruh mereka berhenti buat perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan kehendak mereka. Islam datang atau ajaran datang untuk membentuk mereka supaya ke jalan yang baik.
Jadi mereka tak nak terima. Oleh demikian mereka akan engkar. Dan mereka dah sebut dah, kami engkau tahu dah, Rasul-Rasul kami takkan percaya. Engkau bacalah hadis, baca kami takkan percaya. Sebab apa? Engkau tak tengok ke kami ni adalah golongan yang banyak harta benda? Nampak dia punya sambungan tu. Kenapa tak mau? Sebab kami adalah golongan yang banyak anak, banyak harta. Dan kami tidak akan diseksa. Sebab apa, Azrin? Sebab mereka punya tanggapan, Tuhan yang memberi mereka anak yang ramai, harta yang banyak, maksudnya Tuhan tu sudah redha. Kalaulah Tuhan tak suka kat kami, masakan Tuhan bagi kami anak ramai? Masakan Tuhan bagi kami harta yang banyak? Jadi dari sudut ini kami percaya bahawa kami tidak akan diseksa. Itu dia punya andaian bahawa kekayaan, harta benda dan juga anak pinak yang ramai ini akan menyelamatkan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan yang memberi nikmat di dunia ini dengan memberbagi anak yang ramai, harta yang banyak. Jadi takkan Tuhan yang telah beri kami macam-macam nikmat tiba-tiba ke akhirat seksa kami. Jadi dia tak, bagi dia, sipir dia macam itulah. Tuhan yang baik dengan kami ni, bagi kami macam-macam ni, dekat akhirat pun dia akan bagi nikmat juga. Dia punya anggapan, dia punya andaian adalah satu yang salah. Salah pemahaman dia dalam memahami kehidupan dia itu. Dia seolah-olah menganggap, kata Datuk tadi, Allah redha dengan perbuatan mereka yang melampau batas kehidupan di atas dunia, sedangkan itu adalah azab yang dilapik dengan kemewahan nikmat. Jadi ini satu kerisauan dan ketakutan kepada kita, andaikan peristiwa yang disebutkan dalam ayat 31 hingga 35 tadi berlaku kepada kita, alangkah rugi dan menyesalnya kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Datuk, mungkin sebagai penutup ini kita boleh bagi 3 pengajaran yang boleh kita ambil di dalam ayat 31 hingga 35 untuk kita berikan sebagai pelan tindakan dan nota penting kepada penonton-penonton semua. Silakan Datuk. Ya. Pertama sekali apa yang boleh saya sarankan ialah kita yakin dengan sepenuh hati bahawa adanya hari pembalasan yang kita akan dihimpunkan di hadapan Allah. Yang keduanya, jangan berhenti buat kerja dakwah mengajak manusia kepada kebaikan kerana ada di sana usaha untuk mengajak manusia kepada kejahatan. Yang ketiganya ialah sebagai orang yang beriman, janganlah hendaknya kita tertipu dengan kekayaan dan kesenangan. Bahawa itu adalah satu laluan untuk mendapat kesenangan di akhirat juga. Jadi kita kena ingat bahawa kesenangan, kemewahan yang kita terima di dunia belum tentu akan melepaskan kita dekat di akhirat kelak. So itu di antara pengajaran dapat saya kongsikan kepada ibu ayah. Apapun ayat 36, 37 juga rentetan daripada ayat kita baca ni, jangan lupa ikuti perkembangan surah As-Saba dalam ulasan-ulasan dan juga tafsiran-tafsiran daripada para asatiza dalam Tanyalah Ustaz. Subhanallah, itu dia. Dan Datuk, kita minta untuk memimpin doa ringkas sebagai penutup kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari yang penuh kemuliaan ini, setelah kami mengaji surah As-Saba, setelah kami mengaji surah Saba ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, apalah kiranya kau rahmati kami, kau berkati kami. Jadikanlah kami insan-insan yang membaca Al-Quran, memahami dan melaksanakan ajarannya. Ya Allah, janganlah hendaknya ada seorang pun yang berhujah ke atas kami di akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, kau bukalah pintu hati kami untuk kami terima hidayah dan taufik yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga yang sampai melalui Al-Quran Al-Karim. Jadikanlah kami, generasi kami, anak cucu kami, masyarakat di negara ini, umat Islam, cintakan Al-Quran, membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk perbincangan pada hari ini diucapkan kepada Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi untuk kupasan dan perbincangan surah Saba ayat 31 hingga 35. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.